banyak. Dia menjelang hujung tahun ni memang sibuk benar. Bukan tuan-tuan dia rindu kat saya pun rindu kat Tang Surau kan. Saya risau dapat notis berhentilah ngajar sini payah bon lah, lalu tak ada tu kan. Saya yang pertama bulan 9 itu banyak pula time turn saya tu, saya pergi Australia ceramah sana kan. Bulan 10 lah pergi Balkan 10 hari kan. Jadi bulan ni saya anjak kan pergi umrah, lewat sikit hujung tu pun hujung mungkin kono juga kuliah kita tu kan. Itu bulan hujung tahun kan lah pergi Vietnam lah, macam dia susah bila dah sign ni susah kan? Tapi syukurlah tuan-tuan doakan saya banyak insyaAllah lah. Kita tajuk bab 50 asal lah, bab 50 kan, Jahannam dan seksaannya. Mula kita dah cerita tentang yang tajuk panjang ni kan, pasal yang tajuk panjang tu seksaan meninggalkan salat kan. So sekarang Jahannam dan seksaannya, neraka Jahannam lah kan? Bab 50 ya. Betul je tanda kan? Ya tak? Betul? Betul? Allah SWT mengatakan bahawa Jahannam itu ada 7 pintu. Setiap pintu ada bahagian yang terbahagi. Yang dimaksudkan bahagian itu adalah kelompok, dan dikatakan bahawa yang dimaksudkan dengan pintu-pintu adalah tingkatan-tingkatan. Ialah satu tingkatan di atas tingkatan yang lain. Ibnu Juraj berkata, neraka itu ada 7 tingkatan, iaitu Jahannam, Laza, Hutamah, Sa'ir, Sakar, Jahim dan Hawiyah. Yang paling tinggi untuk para penentang agama, yang kedua untuk orang Yahudi, yang ketiga untuk orang-orang Nasara, yang keempat untuk orang yang suka menukarkan agama, yang kelima untuk orang-orang Majusi, yang keenam untuk orang-orang musyrik. Maka Jahannam neraka yang teratas. Juga dikatakan bahawa artinya sesungguhnya Allah SWT membahagi pengikut iblis menjadi 7 bahagian. Setiap bahagian masuk neraka sesuai dengan tingkatannya. Oleh kerana tingkat kekufuran dan kemaksiatan mereka berbeza, maka berbeza pula tingkatan mereka di dalam neraka. Dan dikatakan neraka itu dijadikan 7 tingkatan sesuai dengan 7 anggota badan manusia: mata, telinga, lidah, perut, faraj, tangan dan kaki. Semua itu adalah sumber keburukan. Maka semuanya melalui pintu neraka. Jadi kita kena faham yang neraka dengan kita, kepercayaan kita kepada hari kiamat, yang mana kita akan melalui kan, melalui fasa di padang mahsyar, yang tu kita wajib percaya kan, wajib percaya pada orang yang mempercayai dengan rukun iman itu. Kita akan melihat itu yang Nabi sebut, dunia ini ibarat penjara buat orang mukmin kan. Dunia ni penjara orang mukmin. Kenapa dikatakan dunia ni penjara orang mukmin? Maksudnya kalau penjara kan kita nak ke kanan tak boleh, ke kiri tak boleh, ke depan pun tak boleh, ke belakang pun tak boleh. Terhad benar kawasan kita tu. Kita nak makan pun apa yang di hulu je, itulah kita dapat makan kan. Jadi macam tu juga atas dunia ni, memang nampak luas, tapi sebenarnya pada orang mukmin itu penjara. Sebab makan bukan semua boleh tertolan, kena pula cari sumber yang halal kan. Buat bukan semua boleh kita buat, pegang bukan semua boleh kita pegang kan. Cakap bukan semua boleh kita cakap. Macam kita tengok tadi 7 sumber tu tadi kan, 7 sumber tadi. Mata bukan semua benda boleh tengok kan. Telinga bukan semua boleh dengar benda pun bukan dia. Macam contoh tengah dengar radio, rasa macam lain macam, tukarlah. Ataupun kita dekat dalam dekat dalam media sosial kita boleh tengok ni lain macam, tu tukar, jangan tengok. Ada orang tulis yang bukan-bukan, delete lah. Jangan banyak-banyak cerita kan. Hari ni kesian tengok orang ni kan, meluahkan perasaan dalam media sosial ni macam orang tak belajar apa-apa pun. Kira macam mampu keluar hutan lah, apa pun tak erti. Marah orang tu ikut suku apa ayat yang sampai keluar kan. Kat luar tengok elok orang ni berbual dengan kita kenal orang tu, tapi dalam Facebook, dalam WhatsApp apa tahu bona bahasa dia pakai kan. Mana ada agak orang-orang macam tu kan. Ini masalah penyakit hati kan. Kemudian lidah kan, lidah bukan semua benda boleh sebut. Perut bukan semua boleh tolan. Faraj menjaga hubungan iktilat kan. Ada satu kes tuan-tuan, orang tu jumpa saya, dia dah cerai 3 tahun dah. Dah cerai 3 tahun. Lepas
Lepas tu tanya-tanya apa pandangan dia kata. Dia nak tanya saya dia segi tuntutan. Saya faham bekas isteri dia. Tuntutan. Okey, kenapa pula kek mahkamah dia tuntut 2,700 dan dia dapat gaji saya 3,000 je. Apa yang kau diam, apa kau tak file kan? Saya apa kau tak jawab masa mahkamah jatuh hukum tu? Itulah. Masa tu saya setuju ya. Dia tu dah setuju bayarlah saya katakan. Ya tu, itulah tu. Saya tanya pula, anak macam mana? Itulah anak ada dengan saya. Wah, elok pula kau bela anak. Okey tu, steady saya bela anak. Anak apa orang? Mula-mula 3, lepas tu sampai macam mana pula? Rupa-rupanya masa lepas cerai tu tak tahu bini ngandung. Kacau dia kata. Lepas tu macam mana pula? Lepas tu bila bini dah tahu bini ngandung, bini pula dah tempoh mula tu dah elok lah lepas cerai kat mahkamah. Tak sampai duk apa sebulan tiba-tiba bini sampai kat depan pintu tu fahal rupa mengandung. Lepas tu kau bawa tak pergi mahkamah balik untuk betulkan balik perintah tu. Sebab edah tu dah tak sama dah, bukan edah 3 bulan ni dah kau kena ikut edah ni. Tak ada, habis sekarang macam mana? Anak yang kau cik tu siapa bela? Saya enggak bela. Macam mana lah kau bela? Lepas dia beranak tu terus kau ambil baby tu balik ke? Taklah, habis. Macam ni lah, sebenarnya dia tinggal dengan saya 3 tahun ni. Kan poning 3 tahun duduk sama. Lepas tu mulalah soalan ajaib pun sampai kan. Kau duduk tu, dia tak main congkak sesama. Saya tanya macam tu lah soalan dia. Faham tak main congkak? Main congkak, pap-pap, tika-tika, boom. Ada anak tu. Ada tak? Ada. Ada. Dia lah ngajak tu. Kau sebenarnya, kau tahu tak? Bila bersama tu boleh kita anggap sebagai rujuk daripada setengah pandangan. Tak tahu pula. La ilaha illallah. Sabar, habis kau bersama dengan dia tu, macam mana kau fikir? Nampak tak? Bayangan. Memang kalau lepas tu saya rujuk dengan Hakim Mahkamah Syar'i. Setiap negeri ada lah pandangan-pandangan dia kan. Hakim Mahkamah Syar'i kat Seremban pula cakap dia kata dalam kita dekat sini kita memang ikut mazhab Syafi'i. Macam mana corai itu mesti lafaz, rujuk pun mesti lafaz. Habis benar tu poning tu kawan tu 3 tahun saya tanya tu selalu tak tu main congkak tu? Memang selalu lah macam lelaki bini betul lah. La ilaha illallah. Habis rujuk tak, tapi dia tetap nak tuntut 2,700 tu. Kacau tu poning. Kau pergi lah mahkamah tak dapat dia saya bersalah kau ni cakap tu. Saya kata lu mula tadi dia nak tanya tu. Bayangkan hari ni haru orang kan nak tengok cakap macam mana. Jadi makna kalau macam tu lah ambil kita tolak ke tepi lah. Saya kata tolak ke tepi lah perintah mahkamah sebab dia masih menyangkutkan dia tu corai. Tapi kalau kau tahu kau corai kau bersama dengan dia kenapa? Senyap ni. Bukan apa Ustaz, dia yang nak tak kira lah tu kan. Kau duduk sama dengan dia. Bayangan itulah tahap kalau tuan-tuan pergi lah mahkamah Senayan kan. Duduklah belakang pagi hari Senin sampai Jumaat. Duduk dekat belakang. Dengar lah macam-macam kes tapi itulah dia cerita kan. Lepas tu kau nak tahu tak dengan bini kau tu entahlah Ustaz. Allah entahlah pula. Rupanya bini pula pernah kena tangkap khaluat pula pening betul macam-macam cerita kan ni. Tak dapat kau pergi lah mahkamah kan. Tapi nasihat saya kan, nasihat saya kata fikirlah anak-anak tu macam mana apa yang terbaik kan. Tangan buat apa? Jangan gunakan tangan untuk benda-benda tak elok dan kaki kita jangan melangkah ke tempat-tempat yang tak baik kan. Semua tu yang saya kata tadi penjara mukmin tadi kan. Dari Ali radhiyallahu anhu dia berkata tingkatan jahanam itu ada 7. Setengah di atas, setengah yang lain. Setengah yang pertama penuh, lalu yang kedua, yang ketiga dan hingga penuh semuanya. Bukhari dan Tirmizi meriwayatkan dari Ibnu Umam, dia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, jahanam itu ada 7 pintu. Satu pintu di antaranya untuk orang yang menghunuskan pedang terhadap umatku. At-Tabrani merawikan bahawa Jibril AS datang kepada Rasulullah SAW dan keadaan luar biasa. Maka Rasulullah SAW menghampirinya dan bertanya, wahai Jibril, mengapa kulihat engkau berubah rupa? Dia tanya kepada Jibril. Jibril menjawab, aku datang padamu ini setelah Allah memerintahkan aku melihat hembusan api neraka. Atau berubah muka atau dia tengok neraka tu dia datang jumpa Nabi kan. Kemudian kalau begitu Rasulullah SAW cakap, kau wahai Jibril berikan gambaran padaku tentang neraka. Jibril berkata, sesungguhnya Allah SWT memerintahkan jahanam menyalakan api ni 1000 tahun sehingga putih dan merah sampai putih. Kemudian memerintahkan menyalakan 1000 tahun lagi hingga jadi merah.
Kemudian memerintahkan lagi menyalakan 1000 tahun hingga menjadi hitam. Itulah hitam yang pekat, tidak terang lagi nyalanya dan tidak boleh dipadamkan apinya. Pekat betul. Macam tu. Itu yang kita tengok kelebihan Nabi kita ni. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi ada peluang. Nabi peluang daripada satu tingkat tu. Nabi pergi daripada perjalanan daripada Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, daripada bawah pula naik ke atas ke arasy Allah. Nabi kita dah berjumpa dengan macam-macam peristiwa. Itu sebab Allah Ta'ala sebut, aku jadikan kamu sebagai penyampai berita gembira dan amaran buat umatmu. Nabi sampai tinjau syurga, sampai tinjau neraka. Tinjau lah. Nabi nampak. Jadi itu sebab Nabi beriyo-yo, kan, nak semua umat dia, nak selamatkan umat dan dunia ni supaya kembali kepada Islam, datang kepada Islam untuk diselamatkan. Nak selamat dengan Islamnya. Islam tu sendiri maksudnya sejahtera, selamat. Yang perkataan salama kan, selamat, sejahtera. Tapi yelah, itulah harga dia. Nabi kita bila menyebarkan tu macam-macam lah dugaan, kan? Jadi bila diceritakan tentang Jibril ini, Jibril ceritakan tentang neraka ni, Jibril kata itulah keadaan ni. Neraka tu dinyalakan api tu sampai putih, nyalakan lagi sampai merah, 1000 tahun dan sampai hitam pekat, tidak ada lagi terang lagi, kan? Itulah paling terang, tidak terang lagi nyalanya, tak boleh dipadamkan apinya. Macam itulah keadaannya. Demi zat yang mengutuskanmu dengan hak sebagai Nabi, kalau saja Jahannam itu dibuka sekecil lubang botol, kecil lubang botol, maka matilah semua penghuni bumi dengan terbuka dengan kecil dia. Atau mati seluruh penghuni bumi. Demi zat yang mengutuskanmu sebagai Nabi dengan hak, kalau penjaga Jahannam itu turun ke dunia, matilah semua penghuninya sebabkan buruk rupanya dan busuk baunya. Yang menjaga neraka ni, macam itulah. Rupa yang buruk, bau yang busuk. Dia turun, orang tengok dia busuk tu. Macam itulah keadaannya. Ya? Bila dah busuk sampai mati lah, sah tahu busuk sampai mati. Ya? Itulah. Demi zat yang mengutuskanmu dengan hak, kalau sepotong rantai ahli neraka seperti yang disifatkan Allah dalam kitabnya itu diletakkan di atas gunung dunia, hancurlah dia dan tidak akan berhenti meleleh hingga sampai ke bumi yang terendah. Lalu Rasulullah SAW berkata, cukuplah Jibril, jangan buatkan aku risau, aku boleh mati. Bayangkan Jibril ucat cerita dengan Nabi, Nabi takut, dan sahabat-sahabat Nabi mengotak-ngotak, kita ni relax lagi, relax. Oh macam tu lah itu kan tahap kita. Sebab lain kan, lain beza lah level kita punya kualiti keimanan kita dengan orang dulu-dulu ketika zaman Nabi, ketika zaman sahabat lain. Tu sebabnya bila jumpa dengan Nabi Ibrahim boleh khabar apa? Tak pernah aku tengok umat paling masakin sekali umat kau lah wahai Muhammad. Umur dah lah tak panjang, pemalih beribadah, kurus koring dengan ibadah. Kira orang lain pahala gomok-gomok, kita ni kurus-kurus, kan, baik sikit-sikit. Cuba imam tahlil panjang, abang ni tu, dia ni imam ni, kan, panjang-panjang bana ni, tolak balo, kecil balo kata, dah kono imam tu, kan, wahal imam dah agak dah, imam dapat tahu kek dapur tu udang galah. Tak boleh pendek ni lah. Kalau lama sikit boleh berbaloi lah udang galah tu kata kan. Iya, makan banyak, zikir sikit ya. Macam mana kan? Tu dah. Tapi Seremban ni tak ada hal. Saya selalu cerita kat luar Seremban, tuan-tuan tak boleh lawan Seremban tu zikir dia. Tak ada pendek-pendek tu zikir panjang tu kan. Dia pula pek pondok kat Seremban ni lain macam. Iya kok. Sampailah ke satu tompek tu lagi tak. Lepas semayang langsung hilang. Lagi dahsyat. Adalah tu tempek tu, tak nak sebut lah mana. Lepas bagi salamnya hilang. Kalau kita pergi tempek tu, tiba-tiba kita zikir dulu, baru kita doa, terperanjat ni, polik dia dengar orang tu. Bayangkan tu sampai tahap tu. Saya tak sebut mana lah, bukan Malaysia ke mana tu, tak tahulah. Kan? Kan ada lah tempek tu kan, dia pun jadi polik pula benda tu kan. Kemudian Rasulullah SAW memandang Jibril AS, dia sedang menangis. Rasulullah SAW bertanya, wahai Jibril, kenapa kau nangis? Kan, bila dah cerita tu menangis lah dia. Kenapa kau menangis? Bukankah engkau ada tempat telah janjikan Allah untukmu? Kan? Kalau ikutkan Nabi tanya ada banyak lagi lah. Kalau riwayat lain tu Nabi tanya lagi, apa yang kau takut? Kau nafsu tak ada, kau beribadah pada Allah.
Kau memang kau sujud pada Allah hari-hari, beribadah hari-hari, apa yang kau takut? Kau manusia tu lain lah, banyak dosa apa-apa kau takut. Aku jawab Jibril, bagaimana aku tidak menangis? Barangkali aku dalam ilmu Allah boleh berubah di keadaan ini. Aku tidak tahu. Mungkin aku juga akan ditipu seperti apa yang menimpa iblis. Sungguh iblis pun berasal dari malaikat. Aku tidak tahu. Mungkin aku diuji seperti ujian Harut dan Marut. Rasulullah SAW lalu menangis seiring dengan tangisan Jibril AS. Dia kata, katanya mana tak? Kau fikirlah, dia kata. Azazil tu pun, malaikat Azazil tu, yang paling mulia sekali di kalangan malaikat pun Allah Ta'ala boleh janjikan dia. Keseksaan dekat dalam neraka tu abadan abada selama-lama. Jadi apa pula ada malaikat yang biasa-biasa tu. Itulah maksud dia. Itu yang dia risau tu. Kan. Jadi makna level yang sampaikan Azazil, dia tak mau bertunduk kepada Nabi Adam. Oh, tak dapat dah. Tak maaf lah. Dan lagi mulia dia daripada api, dia daripada tanah, pahala pula. Itu sebab keingkaran dia tu, maka dijanjikan seksaan untuk dia. Itu sebab kalau orang tanya kan, apa hal? Selalu orang tanya saya satu soalan. Allah bagi tahu. Allah dah bagi tahu dia tu masuk neraka selama-lama, penghuni neraka selama-lama. Tapi dia minta izin dengan Allah. Ya Allah, kau jangan halang aku nak sosekkan anak-anak Adam. Macam tu. Dah kau dah hukum aku ni, tak apalah, aku terima tu. Sanggup dia, biar aku dah seksa. Tapi dia kata, kau jangan halang aku nak seksa, aku nak sosekkan anak-anak Adam ni. Jadi Allah Ta'ala perkenankan. Itu sebabnya perjuangan kita ni menentang syaitan iblis berterusan. Dan tu sebab kalau orang tanya saya, kenapa kita ni tak kacau kan? Orang ni sibuk kacau kita. Kan? Saya rasa saya tak tahu, dia sibuk cari kesalahan kita, sibuk membubuhkan kita. Tu perangai setan tadi tu lah. Itulah perangai yang dibawa tu. Dia takkan boleh tengok kita baik bodoh baik. Ada dihalang. Nampak? Kejap lagi saya share juga apakah halangan-halangan nak buat baik. Kan? Sebab kita ni nak ngelak. Tu bonus untuk hari ni lah. Kira kan? Apa halangan-halangan? Senang dua ya halangan Kejap lagi saya share. Kan? Jadi bila dah Jibril menangis cerita sebab tu, kan? Aku juga akan kena ujian yang sama. Aku pun tak silap lagi teruk lagi sama juga macam iblis. Menangislah juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Keduanya menangis sampai dikatakan, wahai Jibril dan Muhammad, Allah telah menjamin kamu tidak akan menderhakainya. Kan? Sampai dikatakan, wahai Jibril, dia beritahu pada Nabi Muhammad, kan, Jibril jangan risau, kau dua-dua takkan derhaka. Makna Allah beritahu lah tu. Jibril AS lalu naik dan Rasulullah SAW pun keluar. Dan Rasulullah SAW berjumpa dengan kaum Ansar. Mereka bermain-main dan tertawa riang. Rasulullah SAW berkata, mengapa engkau tertawa sedangkan Jahannam mengikuti di belakangmu? Kalau saja engkau tahu apa yang ku tahu, tentu engkau akan sedikit tertawa dan banyak menangis, dan tentu engkau tidak akan sibuk dengan makan minum. Bahkan engkau akan pergi ke masjid memohon kepada Allah SWT. Kemudian dipanggil, ya Muhammad, jangan jadikan hamba ku putus asa. Kau hanya diutus sebagai pemberi khabar gembira, dan bukan ku utus kau untuk menyusahkan. Rasulullah SAW berkata, betulkan dan marilah. Imam Ahmad merawikan, sesungguhnya Nabi SAW berkata pada Jibril SAW, tidak pernah kulihat sama sekali Mikail ketawa. Jibril menyahut, Mikail tidak pernah tertawa sejak neraka diciptakan. Juga Imam Muslim merawikan bahawa Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat Jahannam didatangkan, ia punya 70,000 penjaga, siap menjaga disertai 70,000 malaikat yang menghalanya. Jadi mana kata itulah keadaan neraka. Kan, keadaan neraka. Mikail yang menjaga neraka ni pun tak pernah senyum, tak pernah galak. Mana semenjak diciptakan neraka tak pernah galak. Nak cakap apa? Kan? Dan tentang saya cakap tentang apakah halangan-halangan yang berlaku, kalau kita tengok di dalam surah Ali Imran ayat 14, dijadikan terasa indah kepada manusia kecintaan terhadap apa-apa yang diingini berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda berlonggok berupa emas dan perak, kuda pilihan, haiwan ternakan, sawah ladang. Itulah kesenangan di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Dalam ayat tu kita nampak beberapa ujian untuk manusia. Yang saya baca tadi, ujian untuk baik-baik. Jadi ujian yang pertama kita lihat manusia, iaitu wanita ujian bagi lelaki, atau lelaki ujian bagi wanita. Mana lelaki diuji dengan wanita, wanita diuji dengan lelaki. Keduanya anak-anak,
Ketiganya harta benda yang bermacam jenis, binatang, kuda ke apa disebut tadi, kan, ternakan, ada ladang, tanah, ni semua harta. Ya. Ada orang yang nak mendekatkan diri dengan surau, dengan majlis ilmu. Kita nak datang hari-hari, kita nak pergi. Memang kalau ikut hati kita, fitrahnya kita suka benda-benda baik. Kita berazam nak datang surau hari-hari, nak pergi masjid seboleh nak pergi hari-hari. Tetapi kita dihalang dengan ayat-ayat magic word, kata-kata password kat rumah. Contohnya, bang janganlah pergi bang, malam-malam ni terlepak kat rumah lah, sesama tengok TV, tak pergi dah. Anak-anak bah janji pergi pasar malam, yalah besok lah pergi surau, pasar malam ni bak. Tu benda-benda macam tu lah yang menghalang. Jadi bukannya pasar malam tu tadi, tetapi ajakan isteri, ajakan anak tadi. Itu yang pertama. Begitu juga orang tak pergi sebab apa? Ada benda mustahak yang bersifat dunia. Nak kira duit, nak pergi uruskan bank, nak pergi uruskan harta, tanah. Jadi dia korban dengan tolak tepi benda-benda yang benda baik dia nak buat tadi, disebabkan oleh komitmen dia pada dunia tu tadi, pada harta tu tadi. Kau tak pergi soal tak? Pergi tak kuliah duha, tak payah, dia nak pergi servis kereta, nampak? Wah, servis kereta tu potanggang pun boleh. Dia boleh setting tu, nampak? Contoh antara benda-benda. Kan ada orang langkah dia tu tercatu disebabkan, terhenti sebabkan oleh halangan-halangan yang dia tahu sendiri sebagai yang disebut oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 14 tu. Dan kemudian begitu juga nak buat maksiat pula sebaliknya mudah. Baik benda-benda jahat tu tak payah cerita tu. Dengar ada konsert pop ye tu datang tu somat. Dia baik kat Pampir, percuma yang boleh tengok artis-artis lama. Jomlah pergi contoh kan. Alamak, tak apalah, kuliah tu lain masa boleh pergi. Pukul berapa? Kau nak bayar tak? Ni semua dia tanya sebab minat itu nak pergi. Seminggu dia target tu. Nampak tak? Bersiap dia cari suara-suara lama mana yang ada. Contoh kan. Sampai sana pula lain benar orang mana artis sebab dah tua, tak sama macam hari ni. Kan macam tu kan. Dia nak tengok benar Hel Amir dengan Uji Rashid contohlah kan, nak tengok. Yang seorang tu pula yang kuat dia pun, kau nak tengok Uji Rashid kau pergilah, dia tengok kat pasar ya. Ada ikan Uji Rashid dia kata kan, contoh yang tu dia tengok tu kan. Tak payah poning-poning kepala kan. Tapi bila nak buat maksiat tak ada halangan. Nak buat baik orang bising, tu biasa. Tak payahlah kau nak sedekah. Tu ayat-ayat orang pula. Yang nak sedekah, yalah tu semua. Tak payah dah. Baik kau tolong kau belanja dan makan. Macam-macam lah. Ada lah timbangan itu kan jadi lain pula. Jadi makna kesimpulan dua perkara yang menjadi penghalang kepada orang nak baik-baik ni. Yang pertamanya hawa nafsu, yang keduanya syubhah atau ragu-ragu. Hawa nafsu tu tadi adalah kegagalan dia kawal nafsu dia kepada harta, kepada anak-anak dia, kepada isteri dia, yang isteri kepada suami dia. Isteri nak pergi kuliah agama kan, masa pagi nak pergi kuliah subuh, yalah tidur kan, sibuk kuliah subuh. Sampai debat bang esok, dah lah dia dah lama tak datang kata. Kan pilihlah bang kata. Kok yo kan kau pergi dia tak ada orang. Itu satu hal lah tu kan. Lepas tu lelaki malih kata yalah ke rumah lah. Badan kuliah dia nak ada kitab tu je. Yang tu kan. Ada lah halangan tapi itu yang kadang-kadang orang tak perasan. Sedangkan orang perempuan ni nafkah batin tu bukan hanya yang atas katil tu, termasuk juga memastikan isteri kita mendapat makanan rohani itu, iaitu didikan agama. Jadi kalau isteri nak pergi kuliah agama, suami hantar macam ni cap macam tu. Memang A lah, double A. Sebab nak ngajar belum tentu kita boleh ajar. Macam ni kuliah duha kau apa? Kau 9 dengan Ustazah ni, Ustazah Hasni. Ya ke? Kat mana tempat Tak apa. Tapi jauh lah bang. Mana? Okey, Sungai Gadut. Somban. Ingat Singapura ni. Besok bang hantar. Wah, steady. Bila hantar tu, kau apa ke? Tak tahu bang, biasa dan sejam jam setengah. Tak apa, abang dah kat sini, kat kedai kopi depan tu. Tapi kau catat sikit, kan boleh kongsi dengan abang. Macam tu Jangan abang nanti saya share dengan abang. Tak payah kau share dan semua dia cakap semua dia dah tahu tu.
lelaki yang belagak pula kan. Tapi makna tu penting. Ramai yang ingat macam biasa bawa bini datang surau ni kan. Tak. Bawa bini kita, bawa keluarga kita datang majlis ilmu, itu juga nafkah sebenarnya. Ingat tu. Tak payah kau pergi dah. Ustaz ni tak payah pergi. Ustaz ni apa boleh pergi dia. Ada orang pilih ustaz. Jangan tengok siapa yang cakap, dia tengok apa yang dia cakap. Hawa nafsu satu, halangan hawa nafsu. Yang kedua ragu-ragu. Apa maksud ragu? Dia macam tak yakin lah. Kalau yakin, tentu penuh surau ni. Kan? Tak, contohlah kan. Kalau yakin tu mungkin surau-surau lain ke apa, padat sebab subuh ni paling besar joki Allah nak bagi kat kita. 2 sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh. Buat pula kat surau. Buatlah kat rumah Allah kan. Tu tuan-tuan dan puan-puan kan, ibu-ibu ayah-ayah semua berada di rumah Allah ni langkah yang tepat sebenarnya. Kan? Maknanya melazimkan kita pergi tempat-tempat yang baik. Jadi itulah yang terbaik. Saya bila pergi luar negara kan, mula semayang dekat Australia tu, ada satu college, apa nama tempat tu lupa pula, tapi kat Melbourne lah, Melbourne. Bila masuk semayang tu, tengok tempat ambil semayang, taklah sejuk. Air tu pun sejuk macam air batu Ustaz. Gila, tak pernah ambil air semayang dengan air sejuk ni kan. Masuk pula tengok muka, tak ada betul. Adalah 2-3, adalah dalam 10 orang nampak muka macam muka Melayu lah. Tapi kulit dia dah lain lah. Dah lama duduk luar negara, lain kulit dengan kulit kita. Lepas tu dia punya khutbah bahasa Arab satu, sebab punya ada kiai datang pula. Bahasa Arab satu, bahasa Inggeris satu. Lepas tu dong siap dia sound orang yang parking kat luar tu, yang parking double parking menghalang orang keluar masuk dalam khutbah tu. Jadi makna disiplin ni. Kan dia cerita-cerita. Lepas tu keluar ada yang tegur saya, Ustaz, alah lupa nama. Siapa nama Ustaz ni? Rupanya yang muka Melayu tadi Singapura. Tapi dia perasan muka saya, dia panggil saya Ustaz YouTube. Ustaz YouTube. Tapi masa sampai dan awak dah lah trauma kan, kalau sampai ke immigration ni tahap pun bodoh nak dicek. Habis dibuka beg saya, rupa ramai budak kita. Kalau dia datang dari Malaysia, menyala lampu kat kepala pegawai immigration tu. Sebab Malaysia ni ramai masuk tapi tak balik-balik. Jadi bila punca ramai yang kerja, kebanyakan yang kerja potik buah kat sana. Jadi makna muka sini bukan muka penceramah, muka budak potik buah. Tu yang kena babi. Tapi dia elok, dia tak kasar, dia buka, dia cek satu-satu, dia tanya ni apa. Kepantangan Melbourne ni makanan. Kita kena declare, tak declare kena dondo, kena apa. Yang paling sensitif buah dian. Pernah sekali hospital tutup, masuk orang bawa pengesan bom, cek rupa durian dalam tong sampah tu, tak ada kojo kan. Dekat library sekali, hospital sekali pernah jadi punca dek durian. Dia kata ada bau gas beracun, ni ada apa benda tak tahu apa benda. Semua datang bayang bomba, tutup perpustakaan tu, tutup sekolah, pernah tutup ni dek durian. Ada yang orang Asia ni bawa sana makan kat buang untuk sampah tu, terbau kat putih, sensitif. Tapi sampai Balkan itu pula, orang putih tumpang ngamuk dengan orang Malaysia ni punca pun. Kita masuk bilik air bukan roti koreng ni, banjir kan. Lepas tu tahu lah, naik bas, jalannya jauh, setiap hari 4-5 jam tu, penuh pasport kan. Sebab 6 ke 7 negara pergi, Greece, Macedonia, Albania, Dubrovnik, Croatia dah keluar tu, masuk lah balik. Best, tuan kena pergi. Lawa tu, terbayang lukisan tu kan, macam lukisan ternampak kat dinding tu kan, kena pergi. Ni tahun depan saya nak pergi Istanbul, Turki. Siapa nak pergi dengan saya, simpan duit. Bulan 10 tahun depan kita target 10 $10. Kan mahal, RM1,000 ciayat kan. Daripada sekarang, bukannya bulan 10 tahun, bukan seboleh tahun ni, tahun depan tengok kita pergi sesama, biar jemaah kita ya pergi kan. Ya,
Masalah lawa, tapi nak cakap tu. Ada sekali tu saya baju sajuk tak tinggal. Awak pakai t-shirt dia turun benda baca ni, ambil gambar. Habis ambil gambar, berlari esok nambah tak tahan sajuk. Lain kan, tapi memanglah memang cantik lah tempat tu. Ada masjid yang Malaysia sumbangkan dekat Bosnia tu sebab dia memang orang Bosnia dia raikan betul bila kita datang. Dia tahu Malaysia bagus kata. Sebab masa orang mungkin dia tahu Malaysia atau negara paling banyak tolong. Dan dia ingat nama Dr. Mahathir sebab ada satu masjid tu Dr. Mahathir yang sumbangkan ketika pemerintahan masa Dr. Mahathir Perdana Menteri dulu, kita sumbang masjid. Saya merasulah semayang kat masjid tu selesa. Tapi yang masjid yang paling selesa sekali, Masjid Istiqlal, sumbangan pada Presiden Soeharto. Masa tu lagi gila satu tu. Dia turun masa nak sumbangkan masjid tu, dia turun masa tengah perang waktu tu. Orang PBB dah bagi warning jangan pergi sebab kita tak jamin keselamatan. Dia tak kira dia nak turun, ada landing tempat tu 100 askar ikut tu cover dia. Dia tak peduli tu, bom lah, tembak lah tu. Dia nak turun, dia kata kat situ ada baik masjid. Alhamdulillah tu masjid tu pun selesa dan besar. Dia pakai nama Masjid Istiqlal tu sama macam masjid di Indonesia namanya. Tu begitulah, bila pergi tempat orang tu kita tahulah sorry macam mana. Nak makan sorry, nak buang yang kita makan pun sorry. Polik jamban ni. Yo. Ada satu hotel tu masuk, macam mana lah ada dua lah lubang jamban ni. Ada dua jamban ni. Agaknya berak sebelah ke apa. Kan dua kan. Tapi memang polik lah kan. Tak ada kepala paip. Pandai-pandai lah. Ustaz Aidil yang jadi ketua delegasi tu. Jadi semua jemaah kena biasakan diri pakai tisu. Lepas tu baru cuci dengan air yang kita bawa tu, dia kata. Wah, ni mikir kan. Tapi baik jangan. Kan? Tapi 10 hari tu kan, tak ada langsung yang duduk kat hotel tu lebih daripada 1 malam, tak ada. Malamnya sampai esok keluarlah. Jadi macam tu lah, bila tengok tu kan Allah subhanallah, memanglah itulah maha suci Allah kan. Allah Ta'ala jadikan dunia ni macam-macam tempat. Orang putih datang Malaysia terperanjat tengok Malaysia lawa. Dia tengok apa tu? Lu-bondu. Tapi gitu tengok tempat rumah, sungai apa. Tuan-tuan pergi Australia tu tuan-tuan, berdiri, mungkin ada dah pergi lah kan, saya just share je lah. Berdiri, nampak kereta laju tu, kita mau berdiri kat tepi tu, beratur dia berhenti tu, nak bagi kita melintas. La ilaha illallah, apa baik benar dia orang ni. Saya mula fikir pula dia berhenti, rupa nak suruh kita melintas. Tak ada dia copet lah jalan, tak ada. Tuan-tuan dia tunggu dengan kereta. Saya kata dia tunggu siapa? Tak ada. Lepas tu besok tu bila saya balik, pagi esok tu jalan nak pergi ceramah, keluar pergi Kelumpuk. Kan waktu budak pergi sekolah kan, kat Warisan Puteri tu saya tengok tepi jalan, macam mengalah panjang budak tu nak melintas. Kereta tak ada, bayang aku anak kita kan. Tapi kalau budaya orang sana, dia berhenti. La ilaha illallah, apa dah cakap? Oi, saya kata yang itu kalah betul, jauh kata kalah. Lepas tu kan nampak kita berhenti, orang belakang pun kan berhenti. Kan? Okey, bagi budak tu melintas. Ya Allah, basah pahala memudahkan urusan budak tu nak melintas. Kalau anak kita lah kan macam tu lah. Lepas tu yang bawa saya tu orang Singapura. Bawa kereta kan, bawa saya round lah. Dia kata, Ustaz tengok saya tiba-tiba saya masuk tengok saya akan masuk tiba-tiba masuk lane orang. Ustaz tengok tu. Dia buat eksperimen, Ustaz tengok sendiri, dia kata. Kenapa pula? Ustaz tengok lah. Zap dia masuk. Orang belakang tu break, slow, dia pergi tepi, bagi signal dia jalan. Tak ada horn api tu. Semua tunjuk mana ada, tak ada. Kok gitu habis kalau kepala bapak mau keluar dah. Bezo. Tak bukan kata nak tengok cerita bono-bono baik orang buat dengan sayang. Kita tengok kita ni Islam patut jauh lebih baik daripada dia. Kan? Macam kita cerita halangan nak baik-baik. Apa yang menghalang itu baik-baik? Yang jahat juga yang kita pilih kan? Itu salah kita. Kan? Jadi itulah dia tuan-tuan. InsyaAllah tajuk 51 esok ni ada lagi panjang. Panjang tajuk bab 51 ni keseksaannya. Kedahsyatan seksa Jahannam.
InsyaAllah. Jadi kita akan sambunglah kemudian tuan-tuan. InsyaAllah, mudah-mudahan Rafiq kita datang lagi kan. Nah, lepas ni tak ada Rafiq, saya pergi Mekah. Saya pergi Mekah hujung bulan. Sampai tak ini saya minggu ketiga kan. Minggu ketiga 1 dan 3 ke 2 dan 4. Saya 2 dan 4 kan. 2 4 sampai kot. Saya pergi umrah kajapnya. Saya tak pergi sampai lama lah. Saya pergi 25 balik 1 bulan. Saya neket mak saya kata kajap nak pergi. Tapi apa, ada satu Datuk Seri tu lagi lah pakai Agoda yang pergi Makkah. Dia rupa lagi murah tuan-tuan. Sekarang visa boleh apply online. Baru RM400 lebih. RM400 lebih setahun. Multiple entry, makna boleh 2-3 kali nak pergi pun boleh. Bayar berapa? Hotel RM400 je satu malam. Lepas tu bayar tiket flight. Itu je. Lagi murah. Saya kata dia pergi bila? Dia pergi hari Selasa. Balik apa? Khamis malam dah sampai. Ayo. Saya kata, sah betul tu. Jumaat dah sampai. Makna 3 hari je pergi Mekah ke Madinah. Pergi Mekah, dia buat umrah. Lepas tu masuk Madinah. Lepas tu terbang balik. Rupa backpackers tu murah. Tapi cuma kita malas lah kan. Poning-poning kepala. Nak pergi biar ada selesai semua. Tak apa poning kepala orang. Kan? Pergi selesai. Dah beli makan, beli apa, tak payah sibuk nak cari-cari kan. Orang kita lah, senang. Jadi itu saja tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah ada kesempatan lain kita jumpa lagi. Yang baik itu datang dari Allah SWT. Nukuran itu berpunca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.